Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kumpulan dari untuk sekali. Okey, sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami adalah kumpulan kami akan membentangkan tentang Sufi, muzik dan whirling dervishes. Saya Aisyah Nurhanan binti Muhammad Rozi akan membentangkan bahagian siapa tekan ni? Tak dengar ke? Dengar. Nak sebut nama masing-masing ke? Ke saya sebut korang angkat tangan? Tak kisahlah. Boleh je kalau tu. Okey, saya sebut korang angkat tangan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan hari ini tentang muzik Sufi dan whirling dervishes. Saya Aisyah Nurhanan binti Muhammad Rozi, Nik Anis Zainab binti Nik Azman, Farah Nadia binti Abdul Karim, Firzati binti Zamri, Nur Syahira Iliana binti Muhammad Sabri, dan Siti Nur Erika Natasha binti Muhammad Saharuddin. Okey. Pertama sekali ialah pengenalan terhadap muzik Sufi dan whirling dervishes. Tekan. Okey. Muzik Sufi ini ialah muzik dedikasi kepada oleh para Sufi. Tema muzik Sufi ini dan puisi Sufi kebanyakannya adalah untuk menceritakan cinta para Sufi kepada Tuhan. Antara tema dia ialah kesakitan apabila berada jauh daripada Allah dan persiapan atau pelaluan untuk kembali kepada Allah dan kebahagiaan dalam perjumpaan kembali dengan sumber segala ciptaan, iaitu Allah. Antara tujuan utama muzik untuk para Sufi ialah untuk berhubung dengan ilahi dan menghasilkan satu kesedaran rohani yang sangat berbeza daripada yang biasanya kita rasa. Maksud lain macam dalam keadaan trance. Okey, antara beberapa bentuk ataupun gaya muzik Sufi ialah sema, qawwali, nawa dan juga whirling dervishes. Okey, bagi qawwali, qawwali dia terbentuk dari benua kecil India. Di India, mereka mengamalkan qawwali ataupun melakukan muzik Sufi qawwali dengan disebabkan di makam-makam para wali Sufi yang agung. Antara contoh tokoh yang qawwali yang kita boleh tahu ialah Nusrah Fateh Ali. Dia merupakan imigran ke UK daripada Pakistan. Qawwali dapat daripada perkataan Arab qawl, iaitu maksudnya luahan. Luahan bagi qawwali ni ialah menggunakan vokal mereka dengan penuh emosi untuk mencapaikan cinta mereka kepada Allah dengan puisi spiritual. Manakala kalau sema ataupun whirling dervishes, dia menggabungkan muzik dan tarian tu pula pusing-pusing. Kalau boleh lihat, nanti kami akan tunjukkan satu contoh persembahan dari Turki. Okey, penari ataupun darwish dia akan berpusing dalam gerakan bulatan. Jadi bila dalam pergerakan mereka akan menghalakan satu tangan
menghala ke atas kepada Tuhan. Dan satu tangan lagi untuk menghala ke bawah untuk menghala ke bumi. Selalunya, mereka ahli Mevlevi, iaitu pengikut Jalal ad-Din Muhammad Rumi, mereka lah selalunya mempersembahkan persembahan ni. Selalunya tarian ni akan diiringi oleh muzik dengan suruling ni, iaitu simbol kepada rohani dikosongkan dan diisi pula dengan semangat untuk cinta kepada Allah. Okey, seterusnya. Nawa pula ialah satu muzik sufi dan asalnya dari Afrika. Mereka mendapat ilham daripada agama Islam, iaitu daripada tokoh Islam kita, Bilal, merupakan hamba berkulit hitam yang dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi walaupun mereka menganuti agama Islam, mereka masih mengekalkan budaya Afrika dalam kepercayaan animisme. Jadi muzik sufi ini, mereka gunakan dia sebagai alat untuk berhubung dengan dunia gaib. Dalam muzik sufi Nawa, penggunaan tepukan, gendangan dan juga kerakap, iaitu simbol, dimainkan macam kastanet. Hasil daripada ini akan memberikan kesan yang dikatakan sebagai sinkopasi poliritmik. Jadi akan menghasilkan satu keadaan yang pendengarnya dan orang yang menghasilkan lagu ataupun muzik tu berada dalam satu keadaan yang trans, dalam satu keadaan yang lebih daripada luar badan. Mereka juga menganggap muzik dan tarian ni sebagai proses penyembuhan. Antara dia untuk membasmikan roh jahat, menyembuh penyakit, kemurungan dan juga nasib malang mereka alami. Bagi sejarah muzik sufi, terdapat pelbagai muzik sufi. Tapi boleh dijejak seawal abad ke-11 apabila muzik ini digunakan dalam banyak permohonan ibadah oleh Syekh Nizamuddin Aulia. Bagi permulaan Qawwali, dia berlaku ketika abad ke-13. Masa tu, pengajaran sufi ini telah meningkat pengajarannya di seluruh dunia. Bagi tahun 1951, apabila Sultan Morocco Ahmad Al-Mansur menakluki Empayar Songhai di Sub-Saharan Afrika, mereka hamba-hamba yang dibawa ke utara Afrika mewujudkan Nawa, iaitu muzik Nawa ni. Untuk sekarang, zaman abad ke-20 dan ke-21, Qawwali menjadi satu genre muzik yang terkenal juga. Sekian, terima kasih. Dengar kau? Dengar. Peranan Sufi muzik dalam Sufi Mysticism. Yang pertama ialah tasawuf sering digambarkan sebagai dimensi mistik Islam. Kerana di barat, sebutan perkataan itu mungkin menimbulkan kekacauan persatuan yang terputus. Darwis yang berputar ni bermaksud gerakan-gerakan tubuh fikiran diiringi dengan muzik untuk mengiringi gerakan-gerakan tersebut. Yang kedua ialah satu set pendekatan mendalam terhadap amalan rohani Islam. Kerana secara umum tasawuf adalah bertujuan untuk menyucikan jiwa dan menghubungkan secara langsung dengan ilahi. Ia bukan satu denominasi Islam, lebih kepada dimensi bagaimana setengah orang mengamalkan akidah. Yang ketiga ialah aliran sufi yang berbeza
tersebar di seluruh dunia. Kerana selalunya Quran disatukan oleh doktrin daripada tumpuan bersama untuk mencapai pengetahuan syurga melalui cara mistik. Yang keempat ialah ritual penyembahan sufi yang dikenali sebagai zikir. Kerana ia boleh menampilkan segala-galanya daripada tarian, gembira dan nyanyian beramai-ramai kepada solo instrumental yang panjang dan meditasi tentang kebijaksanaan abadi Al-Quran. Ini merupakan alat muzik tarian sufi. Alat muzik tarian sufi ada ada banyak. Jadi ini adalah antara contoh alat muzik tarian sufi yang kami akan huraikan. Yang pertama adalah tabla. Tabla ni merupakan sepasang gendang tangan berkembar. Dia mempunyai saiz berbeza berasal dari benua kecil India. Yang gendang besar ni nama dia baya atau daga. Dia akan menghasilkan bunyi bass. Yang kedua gendang kecil yang dipanggil dayan atau tabla. Dia akan menghasilkan bunyi treble dan tonic. Alat muzik yang kedua adalah oud. Okay, dia berbentuk bass seperti yang kita dapat lihat dalam gambar ni. Dan dia kebiasaannya ada 10 hingga 13 tali. Tapi yang paling kerap digunakan oud yang mempunyai 11 tali. Dan alat muzik ni dia seperti gitar tetapi membezakan dia dengan gitar adalah oud ni tanpa fret. Fret tu merupakan tali yang diperbuat daripada logam. Biasa ada pada gitar yang mengawal nada bunyi yang dihasilkan. Tetapi tak ada pada oud. Yang ketiga adalah ta. Nama penuh adalah kahata atau kata. Dia sering digunakan oleh negara-negara Arab seperti Iran, Azerbaijan, Uzbekistan dan juga Turki. Yang keempat adalah kamanche. Okay, kamanche ni dia mempunyai 4 tali. Dari kamanche ni pada zaman tradisional dia diperbuat daripada sutera. Dia punya tali tu kalau daripada zaman moden dia diperbuat daripada besi. Okey, untuk yang seterusnya adalah ne. Ne ni dia mempunyai 6 lubang. Kalau kita tengok daripada gambar, dia ada 2 jenis iaitu satu yang ada 6 atau 7 lubang. Yang dalam gambar ni seperti yang moden lah. Kalau yang macam tradisional sikit dia ada 6 lubang iaitu 5 di depan, 1 di belakang. Yang dekat belakang tu khas untuk ibu jari sahaja. Yang ada 7 lubang tu sama juga, ada 6 lubang di depan, 1 lubang dekat belakang untuk ibu jari. Okey, ni dia ada 2 iaitu tradisional dan juga moden. Tradisional tu diperbuat daripada tebu, berongga atau buluh gergasi. Kalau yang jenis dalam gambar ni adalah jenis yang moden diperbuat daripada tip logam ataupun plastik. Yang terakhir adalah konun. Konun ni dia sinonim dengan orang Arab. Dia boleh dimain secara solo ataupun berkumpulan. Dan alat ini ditulis pada kotak gading gajah yang ditemui di ibu kota Assyria lama Namrud. Seterusnya adalah melodi muzik sufi. Okey, melodi muzik sufi ni dia berkisah tentang irama kehidupan atau ritual serta deguban jantung dan nafas sebagai seni kepada Tuhan mereka. Melodi muzik sufi ni juga mempunyai unsur keagamaan dan ketuhanan. Dan muzik sufi ini diilhamkan oleh karya penyair sufi iaitu sebagai contoh Rumi, Hafiz, Bulleh Shah, Amir Khusro dan Khwaja Ghulam Farid. Kalau kita dapat lihat dekat gambar dekat bawah ni adalah contoh Rumi dan sebelah kiri ni adalah Hafiz yang sebelah bawah. Okey. Antara penyanyi terkenal yang sering berkait rapat dengan muzik sufi ni adalah Abida Pravin yang berasal dari Pakistan. Okey, yang kedua adalah Asrar Shah berasal dari Pakistan juga dan dia mendapat populariti dan telah membuka syarikat penerbitan muziknya sendiri iaitu Soul Speaks. Baiklah, kita beralih kepada pakaian untuk tarian sufi ini pula. Pertama sekali, tarian sufi ini akan mengenakan pakaian putih di bawah jas hitam. Dia juga memakai kostum khas berupa jubah berukuran besar dengan bahagian bawah yang melebar
Dia juga memakai topi panjang yang dikenali sebagai sikir. Sikir ni dia melambangkan batu nisan para wali dan sufi. Okey. Bagi tempat yang sesuai untuk tarian sufi yang sering ditarikan ialah di Hoja Pasha, iaitu tempat ini adalah sebuah teater yang berdiri di kota Istanbul, Turki yang menampilkan pelbagai jenis tarian termasuk juga tarian sufi. Dulunya lokasi ini menjadi hammam atau tempat untuk mandi di masa Kesultanan Ottoman. Kemudian bangunan tersebut diubah menjadi pusat budaya serta tempat pertunjukan yang menarik. Selain menampilkan tarian sufi, pihak pengelola Hoja Pasha juga mempamerkan koleksi benda milik penari sufi, misalnya instrumen, busana dan beberapa jenis patung. Yang seterusnya ialah di Galata Mevlevi Hanasi yang dikenali sebagai pondok kaum sufi pertama yang dibangunkan pada tahun 1941. Silap. Yang dibangunkan pada tahun 1491. Selain itu, Galata Mevlevi Hanasi difungsikan sebagai muzium pameran dalam memperkenalkan sejarah sufi, alat muziknya, karya seni, peta sejarah sekaligus koleksi fotonya. Yang ketiga ialah Sikerci Train Station. Tarian sufi juga ditampilkan di salah stesen kereta api di Turki, iaitu di Sikerci Train Station. Sikerci Train Station didirikan di sekitar tahun 1890 oleh perusahaan Oriental Railway dan menjadi jalur kereta api penting yang menghubungkan Istanbul dan Eropah pada masa pemerintahan Kesultanan Ottoman. Selain memiliki bangunan yang unik, Sikerci Train Station juga berfungsi sebagai muzium yang menunjukkan berbagai benda bersejarah di Turki. Istimewanya, stesen kereta api ini juga turut mempersembahkan tarian sufi. Okay, seterusnya kita beralih kepada persembahan muzik sufi. Bagi persembahan muzik sufi dimainkan dalam pelbagai genre seperti tasawuf dan kadang-kala diilhamkan oleh penyair sufi. Di mana genre ini merupakan ungkapan pengabdian kepada Tuhan, tetapi ia boleh menjadi cara untuk meningkatkan hubungan dalam aspek fizikal dan rohani pendengar atau pelaku. Seterusnya, tarian sufi juga dikenali sebagai whirling dervishes, yang mana tarian ini dianggap sebagai proses pemuljaan yang mendalam dengan tasawuf. Tarian ini menunjukkan para penari sufi bergerak berputar dengan diibaratkan sebagai bulan, dan mereka mempunyai seorang ketua di tengah yang dianggap sebagai matahari. Seterusnya, tarian ini dipersembahkan oleh lelaki dan juga perempuan. Pada awalnya, tarian sufi hanyalah dimainkan oleh lelaki, tapi kini wanita di Istanbul sudah dibenarkan untuk memainkannya kerana mereka berpendapat bahawa dalam mencari hal menemukan Tuhan mereka tidak semestinya membezakan antara lelaki dan perempuan. Seterusnya, contoh persembahan sufi.
seterusnya adalah tarian Semar dan kepentingannya kepada rohani. Semar merupakan tarian keagamaan. Tarian ini merupakan inspirasi dari penyair Turki iaitu Maulana Jalaluddin Rumi. Semar ini bermaksud mendengarkan. Tarian ini membawa makna bahawa dasar dari kehidupan di dunia dan di bumi ini adalah berputar. Para penari akan terus berputar mengikut alunan muzik di mana semakin lama putaran tu akan semakin cepat dan panjang. Ciri-ciri penting dalam tarian ini ialah minda, hati dan badan. Tujuan tarian ini adalah untuk membuktikan kewujudan dan kebesaran Sang Pencipta, mengingati, bersyukur dan berdoa kepadanya. Tarian sufi ini terbahagi kepada 4 bahagian selam ataupun muzik. Selam pertama disebut sebagai naat, di mana seorang penyanyi akan menyampaikan lagu pujian bagi Rasulullah. Okay. Salam kedua disebut sebagai devil village, di mana semua penari akan membongkok bersama-sama. Cara dia bongkok ni sama seperti dia rokok dan juga sujud. Salam ketiga merupakan bahagian penting di mana penari akan berputar-putar. Salam ketiga ni akan melambangkan penghayatan dan cinta terhadap Sang Pencipta. Keadaan ini juga disebut sebagai nirvana dalam Buddha dan fanafilah dalam Islam. Selam keempat disebut sebagai taksim, iaitu dengan dibacakan dengan ayat suci Quran serta doa-doa yang diketuai oleh ketua tari. Dan terima kasih. Sekian, terima kasih. Itu saja presentation daripada grup Sufi Music.